Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nabilah binti Nordin, pemegang nombor kad matrik 277370 akan membentangkan tentang teori pengurangan ketidakpastian. Pada peringkat permulaan, saya akan menceritakan tentang pengasas dan juga kisah di sebalik penciptaan teori ini. Teori pengurangan ketidakpastian ditemui pada tahun 1975 oleh dua orang tokoh iaitu Charles R. Bager dan juga Richard J. Calabrese. Charles Bager dan Richard Calabrese menyatakan bahawa apabila kita berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali, kita akan mendapat satu perasaan ketidakpastian dalam diri kita kerana kita tidak tahu apakah yang hendak diharapkan daripada mereka. Bager dan Calabrese juga mendakwa apabila proses interaksi ini berterusan, kita akan memperolehi maklumat yang dapat membantu mengurangkan ketidakpastian kita terhadap individu tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif teori ini. Teori pengurangan ketidakpastian ini boleh diklasifikasikan di bawah perspektif pasca positivis. Perspektif ini memperakui bahawa manusia serta tingkah lakunya tidaklah setekal seperti elemen yang berada di dalam dunia nyata. Teori pasca positivis ini mempunyai tiga matlamat utama, iaitu tujuan penerangan, tujuan ramalan dan juga tujuan kawalan. Hal ini bertepatan dengan teori pengurangan ketidakpastian yang membantu mengurangkan ketidakpastian kita apabila berinteraksi dengan orang asing setelah memperolehi maklumat tentang dirinya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peringkat interaksi awal orang asing. Peringkat interaksi awal orang asing ini terbahagi kepada tiga peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat permulaan, seterusnya peringkat peribadi dan yang terakhir ialah peringkat pengakhiran. Pada peringkat permulaan, perkembangan sesebuah hubungan ini dicirikan oleh norma tingkah laku manusia. Kandungan pertukaran ini selalunya berbentuk demografi ataupun maklumat asas individu tersebut. Seterusnya, peringkat peribadi. Pada peringkat ini, orang asing ini akan mula meneroka sikap dan juga kepercayaan orang lain. Kebiasaannya, orang asing hanya akan memasuki peringkat peribadi ini hanya apabila mereka telah mempunyai beberapa proses interaksi pada peringkat permulaan. Peringkat yang terakhir ialah peringkat pengakhiran. Bagi mereka yang telah berada di peringkat ini, mereka akan mula membuat keputusan sama ada mereka mahu meneruskan hubungan tersebut ataupun tidak, ataupun membuat sebarang perancangan tentang masa hadapan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan prinsip teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama, motivasi untuk mengurangkan ketidakpastian. Prinsipnya ialah usaha untuk mengurangkan ketidakpastian ini saling berkait rapat dengan kemungkinan interaksi pada masa hadapan dan juga ganjaran ataupun kepentingan orang lain terhadap diri kita. Secara amnya, respon setiap individu terhadap ketidakpastian di dalam sesebuah perhubungan itu adalah berbeza. Jika kita tidak pernah menjangkakan untuk berinteraksi dengan seseorang, kita tidak semestinya perlu menjelaskan dan juga meramal tingkah laku serta pemikiran mereka. Untuk memahami dengan lebih lanjut, saya akan menjelaskan situasi ini di dalam dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama ialah pertemuan di dalam kenderaan awam. Kita akan mempunyai anggapan bahawa kita tidak akan berjumpa lagi dengan orang asing yang kita jumpa di dalam kenderaan awam tersebut. Maka, keperluan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang mereka adalah sangat rendah. Berbeza dengan situasi kedua, iaitu hari pertama di tempat kerja baharu. Memahami rakan sekerja dan juga majikan dapat mengurangkan ketidakpastian kita serta mungkin boleh menjadi aset kepada kita untuk terus bekerja di tempat itu. Yang kedua ialah ketidakpastian dengan orang asing. Prinsipnya ialah ketidakpastian dalam interaksi awal dengan orang asing ini akan meningkat sekiranya mereka melanggar norma sosial manusia. Kebiasaannya, setiap individu akan memulakan sesebuah proses interaksi ini dengan harapan dan jangkaan bahawa interaksi itu akan diteruskan berdasarkan norma sosial manusia. Norma sosial ialah seperti memberi salam, perbincangan tentang pekerjaan ataupun perkara-perkara biasa yang dialami dan juga lain-lain.
Apabila kita diajukan dengan soalan norma luar jangka, situasi ini akan menyukarkan kita untuk meramal dan menjangka apakah yang difikir oleh individu tersebut dan ke manakah interaksi ini akan pergi. Norma luar jangka ini ialah soalan-soalan yang berada di luar norma sosial manusia seperti pernahkah anda melihat UFO ataupun bagaimanakah hendak melakukan pembedahan plastik. Situasi ini mungkin akan mendorong kita untuk menjauhkan diri daripada individu tersebut kerana kita tidak dapat meramal apakah yang berada di dalam fikirannya. Yang ketiga ialah ketidakpastian dengan hubungan sedia ada. Prinsipnya ialah ketidakpastian kita akan meningkat sekiranya orang yang kita kenali melanggar ataupun melakukan sesuatu di luar jangkaan kita. Dalam perhubungan sedia ada, kita telah mendapat banyak maklumat tentang pasangan kita yang membolehkan untuk mengurangkan ketidakpastian dan serta membolehkan kita untuk meramal pemikiran dan juga tingkah laku mereka. Namun begitu, sekiranya pasangan anda melakukan sesuatu di luar jangkaan anda, ketidakpastian tersebut akan meningkat dan situasi ini mungkin akan menggesa anda untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi menjelaskan situasi tersebut. Saya akan menerangkan pernyataan ini di dalam dua situasi yang berbeza, iaitu situasi normal dan juga situasi perubahan. Dalam situasi normal, setiap malam pasangan anda akan menelefon anda untuk mengucapkan selamat malam. Namun, pada suatu hari, pasangan anda hanya mengirimkan teks pesanan ringkas sahaja kepada anda. Situasi ini akan meningkatkan ketidakpastian anda dan menggesa anda untuk mencari maklumat tambahan bagi menjelaskan perubahan tersebut. Yang terakhir ialah mengurangkan ketidakpastian. Prinsipnya ialah ketidakpastian ini boleh dikurangkan dengan pemerolehan pengetahuan. Apakah tindakan yang anda akan lakukan sekiranya anda bimbang dengan mesej selamat malam mungkin menjadi perakhiran kepada hubungan anda? Anda boleh memerhatikan sikap pasangan anda atau anda juga boleh bertanyakan kepada kawan-kawan rapat anda atau anda juga boleh bertanya langsung kepada pasangan anda. Tiga pilihan ini mencerminkan strategi URT untuk mendapatkan maklumat sekaligus mengurangkan ketidakpastian anda. Strategi URT tersebut terdiri daripada pasif, aktif dan juga interaktif. Pertama ialah pasif. Strategi pasif ini hanyalah berlandaskan kepada pemerhatian semata-mata tanpa memerlukan sebarang proses interaksi. Anda boleh memerhatikan sikap dan tingkah laku pasangan anda daripada jauh untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua ialah aktif. Strategi ini berlaku secara tidak langsung seperti melihat akaun sosial media mereka ataupun bertanya kepada rakan-rakan rapat anda. Selalunya, maklumat yang diperolehi daripada rakan-rakan rapat lebih dipercayai kerana mereka merupakan individu-individu yang terapat dengan pasangan anda. Strategi yang terakhir ialah strategi interaktif. Strategi interaktif ini memerlukan anda untuk bertanya terus kepada pasangan anda tentang ketidakpastian anda. Hal ini akan lebih mudah kerana tidak memerlukan orang ketiga. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.